yang semua kita tahu bahawa kita sedang menghadapi COVID, satu penyakit yang luar biasa, penyakit yang semakin ketara, semakin gelombang yang semakin dahsyat. Kalau daripada awal dulu kita kata ada gejala dia, ada tanda-tanda dia, dan kita dengar terakhir ini dia tidak ada lagi tanda-tanda. Kadang-kadang kita pergi cek saja, tengok-tengok kita positif. Ini suasana yang cukup luar biasa, yang kita tak pernah impikan dan tak pernah pun kita bayangkan akan berlaku pada zaman kita. Sampai hingga peringkat kita terpaksa semayang berjarak-jarak, semayang dalam keadaan kita terpaksa mengikuti SOP yang begitu ketara ini. Kita faham, mungkin ada di kalangan kita rasa tak seronok lah nak semayang sekarang, sebab semakin orang tak nak rapat. Bukan tak seronok semayang, kalau rasa tak seronok semayang tu lagi teruk. Tapi rasa macam lain macam. Mari ke masjid, surau luar biasa. Ini biasanya di luar pemikiran kita, yang kita tak pernah fikir nak pasal apa dia jadi macam ni. Mudah-mudahan kita terima dengan sabar, kita terima dengan tenang hati. Mudah-mudahan dengan ujian yang Allah bagi ini, Allah tambahkan kepada kita keimanan. Mudah-mudahan dengan ujian yang Allah hantar kepada kita ini, inilah peluang. Peluang untuk sama-sama kita muhasabahkan diri kita. Di mana kesilapannya? Jangan kita hanya menunduk jari kepada orang lain, tetapi kita hendaklah tanya pada diri kita juga. Waktu mana satu saat Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat yang tidak terhingganya. Waktu saat di mana Allah Ta'ala bagikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga. Waktu saat Allah bagi kepada kita kesihatan yang luar biasa. Waktu saat itu di manakah kita saudara? Waktu mana? Waktu nikmat tawasul alaina fil hayatid dunya. Waktu mana nikmat yang dikurniakan oleh Allah atas dunia ni, waktu saat dulu. Waktu saat kita boleh bebas pergi merata tempat. Waktu saat kita boleh mengecapi segala benda. Waktu saat kita boleh lalui semua perkara. Pernah tak kita tanya dekat diri kita, waktu saat itu di manakah kita? Ada orang tuan-tuan, bila waktu saat ditutup masjid, tidak dibenarkan sembahyang di masjid, waktu saat PKP, ada orang berontak marah kerana tak boleh mari masjid, tak boleh mari sembahyang di masjid. Sebab itulah saya ambil sebagai renungan masa yang pendek ini surah Al-Hujurat ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna allazina amanu billahi war rasuli summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini yang bermaksud, sesungguhnya mereka yang benar-benar beriman itu, iaitu mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul. Summa lam yartabu, lalu tidak ada rasa ragu-ragu dalam diri mereka. Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Lalu mereka mengorbankan harta dan jiwa raga mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa? Mereka adalah orang yang benar-benar beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, cuba kita renung, di manakah kita pada waktu saat ini? Berapa ramai manusia pada waktu saat ini telah rosak akidah, lari jauh daripada syariat Allah. Berapa ramai umat manusia pada hari ini yang lari, yang rosak akidah tanpa mereka sedari. Waktu saat di mana Allah uji kita, mereka mengeluh dengan ujian Allah, tapi mereka tidak sedar berapa lama Allah Ta'ala bagikan kenikmatan kepada mereka. Berapa ramai tuan? Ada orang yang Allah tarik mereka dengan nikmat sihat. Wasihataka qabla syukrik. Kata Nabi SAW, gunakan kesihatan sebelum datangnya sakit, kerana berharganya nilai kesihatan.
Tapi berapa ramai orang ambil waktu saat mana? Waktu saat Allah bagi mereka sakit, baru dah teringat betapa nikmatnya waktu sihat. Apabila Allah tarik nikmat sihat, berapa ramai orang waktu itu baru merasai nak gunakan ruang sihat dah. Berapa ramai orang yang Allah Ta'ala uji mereka dengan kesakitan itu, akhirnya waktu itu barulah dia rasa sedar dan isap. Berapa ramai saudara yang dirahmati Allah? Sebahagian saja. Berapa ramai orang yang kufur dengan Allah, dengan apa? Dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka. Allah bagikan mereka kesihatan, mereka salah gunakan kesihatan mereka. Berapa ramai tuan yang Allah bagikan kepada mereka nikmat kehidupan, harta benda. Berapa ramai orang kufur dengan harta benda mereka. Berapa ramai yang manusia tidak boleh gunakan dengan harta yang Allah Ta'ala bagi, kenikmatan yang Allah bagi, duit ringgit yang Allah bagi, kesihatan yang Allah bagi itu dengan jalan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah, cuba kita renung-renung tengok. Sebab itu Allah sebut wal asri innal insana lafi khusr. Allah peringat. Kenapa Allah bersumpah demi masa? Kerana manusia dalam keadaan kerugian, kata Allah. Sebab apa? Sebab manusia pada waktu saat Allah Ta'ala bagikan nikmat kepada mereka, berapa ramai tenggelam dengan kenikmatan yang ada. Cuba kita lihat. Dengan kenikmatan SOP, PKP, COVID yang kita tak pernah fikir dia nak main kat kita. Dan pusat disco tutup, hiburan-hiburan tutup, tempat-tempat maksiat semua tutup, sampai akta Arab pun terpaksa kena tutup. Sampai hingga peringkat macam tu tuan-tuan. Kita berbayangkan 3 bulan PKP, dunia tanpa dosa. Subhanallah. PKP yang kita tak pernah fikir. Tengok tuan-tuan. Tetapi bayang tak, apakah malangnya orang yang kena penyakit COVID tu? Cuba kita renung tengok tuan. Orang yang duduk di hospital dalam keadaan kritikal, yang siapa pun tak boleh ziarah dia. Cuba kita bayangkan. Kita tak pernah fikir sampai peringkat macam tu sekali. Ada saudara-saudara kita yang kena COVID kritikal, duduk di dalam hospital dalam beg plastik, yang tak boleh kena kipas angin, yang tak boleh kena udara aircon, yang tak boleh kena apa-apa, duduk dalam tu senyap. Subhanallah. Cuba kita bayangkan. Sampai akta tuan, makan pun pakai mesin, minum pakai mesin, semua benda termasuk kecil berak pun terpaksa kena guna mesin itu semua. Tuh, tuan. Siapa pun tak boleh baca Yasin dekat dia. Siapa pun tak boleh nak ajak mengucap kat dia. Siapa pun tak boleh nak duduk di sisi dia untuk nak ajar dia menuju jalan kematian. Waktu saat itu, cuba kita bayangkan. Andai kata, kalaulah kita duduk pada waktu itu, kalau kita yang terkena benda ni, yang anak isteri kita tak boleh mari duduk di tepi kita, yang anak kita duduk babai daripada jauh, cuba kita bayangkan. Bukan hanya orang yang kena COVID, orang yang bertugas, foreigners, doktor-doktor, paramedik, nurse. Cuba kita bayangkan mereka yang duduk menghadapi suasana tu, mereka kena kuarantin, tak boleh balik 14 hari rumah. Anak dengan suami mari hantar makanan depan pintu hospital, cuma babai je. Babai tangan, bantu balik. Tak boleh jumpa, salam tak boleh, cium tak boleh, apa pun tak boleh. Cuba kita bayangkan. Ada doktor tuan hanya balik ke rumah depan pintu pagar je. Pintu pagar pun tak boleh sentuh. Duduk dalam kereta, buka cermin, babai dekat anak, lepas tu balik, terus pergi tempat kerja semula. Disediakan tempat tidur untuk mereka. Nak bayangkan waktu saat itu, andai kata kena dekat kita, apa jadi tuan-tuan? Sebab tu kita jangan mengeluh. Kita boleh mari semayang lagi, tabarakallah. Sebab itulah kita manfaatkan tuan-tuan panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, yang kita masih lagi boleh dengar. Kita masih boleh dengar lagi kalimah la ilaha illallah. Kita masih boleh dengar lagi panggilan Allah. Allah panggil kita.
Apa bayangnya orang yang tidak boleh dengar panggilan Allah? Apa barangnya orang yang tak langsung tak dengar panggilan Allah? Sampai hingga hayya 'alas solah itu tak sampai ke telinga mereka. Tetapi kebanyakannya sampai di telinga mereka, tapi tak sambut panggilan Allah, tak sahut pun panggilan Allah untuk datang sujud depan Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai? Berapa ramai tuan-tuan? Sebab itulah kenapa jadi demikian. Sebab ayat tadi yang saya nak sebut, sifat beriman dengan Allah Subhanahu wa taala tidak berbuku dalam hati kita. Kita cuma mengaku kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tunjuk dah kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sunnah yang Nabi tinggal kepada kita dah ada, semua dah kita tahu. Kita tak payah nak baca dah bab hukum, semua orang tahu bab hukum. Kita tak payah nak baca cerita bagaimana fadilat besarnya fadilat ikut sunnah Nabi. Semua orang dah tahu, dah maklum dah. Cumanya kita tepuk dada tanya diri kita, nak ikut ke tak nak ikut? Nak dengar ke tak nak dengar? Entah. Atau masih lagi ada di kalangan kita tuan-tuan, masih belum fasih membaca Quran, masih sembahyang pun lalai lagi. Pada Allah jamin, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah jamin. Allah jamin orang yang jaga sembahyang ni, orang yang sembahyang tuan-tuan, orang yang sujud kepada Allah, Allah jamin kepada mereka. Yang tu pun kita masih belum lagi ada dalam diri kita. Subhanallah. Yang tu pun masih belum lagi. Yang banyaknya tuan-tuan, bila kena PKP yang itu, melenting ramai, melompat ramai. Pasal apa melompat? Pasal masjid kena kunci. Marah dekat jawatankuasa masjid, marah dekat pengurusi masjid. Saya pun kena marah. Ada orang tahan tengah jalan, ustaz, pasal apa kunci masjid? Pasal apa kunci surau? Tapi bila kita buka tuan, haram muka dia tak nampak pun. Dia tak main. Pak speaker di rumah dia, hayya 'alas solah, tak mari. Hayya 'alal falah, tak mari. Subhanallah. Masih lagi ada. Kok-koklah kita ingat bila PKP kunci masjid, kok dia nak insaf. Dah. Subhanallah. Sebab itulah kita kena sedar. Yang ni dah yang kita kena tak dalam diri kita, muhasabah. Kita nak tahu apa dia muhasabah kita. Adakah kebiasaan sebelum daripada ni yang kita duk biasa buat, tiba-tiba hak yang tak biasa ni kita nak praktikal. Entah. Hak yang duk biasa dah lepas dah. Tiba-tiba kita kena kongkong dengan SOP ni. Jadi luar biasa. Hak luar biasa ni kita nak istiqamah macam mana? Entah. Hak ni yang orang duk marah. Hak duk marah. Akhirnya ada yang paling takut sekali, duk guna pula satu alasan apa? Tak mari masjid kerana Covid. Ini masalah lagi. Awak tak sembahyang? Covid. Awak tak pergi masjid? Covid. Ya? Tapi dia boleh naik motor pergi merata. Hak tu yang duk tulis dalam Facebook cepat. Hak duk tulis dalam Facebook, hak duk komen derah tu. Dia kata pasal apa pula masjid nak tutup, pasal malam boleh buka. Ni hak derah. Pandai pula tukang komen tu. Tak maaf lah kan, saya nak sebut benda ni keadaan. Sebab apa? Hak kebiasaan nak jadi luar biasa, hak luar biasa nak jadi kebiasaan. Tukar. Ni keadaan dunia zaman lah. Subhanallah. Maha suci Allah tuan-tuan. Dengan adanya Covid ni Allah bersih. Tengok negara kita cukup, tempat kita sudah. Pasar malam dibenarkan buka, tapi disego tutup. Lah ni arak-arak dia rampas buang. Semua barang-barang hak yang pelik-pelik daripada luar negara hak masuk pun semua habis di blok. Ni dah apa dia? Proses. Mungkin Allah takdirkan pada waktu ini proses kita. Proses apa tak? Proses kita muhasabah diri. Proses apa tak? Proses kita nak cuci negara kita. Mungkin tak. Subhanallah. Kita baru seronok semalam dengar bajet belanjawan dulu. Oh seronok. Hak yang dapat habuan. Hak tak dapat habuan dia kata apa? Tak ada apa. Hak pencen seronok pergi dapat pencen. Hak yang kerja pun dapat bahagian kerja. Hak bertanian dapat bahagian dia. Ada bahagian-bahagian masing-masing. Hak tak dapat apa pun ada bahagian dia, insya-Allah. Tunggulah. Betul. Semua ni kita tak pernah sangka. Tapi di mana kepengorbanan kita? Ni tuan. So man yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah.
Yang kita nak ni apa dia? Pengorbanan kita untuk agama Allah, untuk syariat Allah. Bekalan kita tak nak balik. Bukan saja-saja duduk rumah relax, akaun masuk. Lah untung tak pergi mana. Dulu tak ada, nampak duit banyak sikit rasa nak jalan. Lah nak pergi mana tak boleh. Lah pusat peranginan semua tutup. Habis tak kamera tu boleh bilang kereta naik. Saya tanya polis barang blok kamera ni. Tanya, banyak dah kereta naik? Tak ada Ustaz. Dia kata lah ni sehari tu boleh bilang kereta naik. Tak ada orang nak pergi. Subhanallah. Tak ada orang. Maknanya kita ada apa? Inilah peluang untuk kita nak buat dana akhirat. Ni dana akhirat tuan-tuan. InsyaAllah hari ni saya buka satu peluang untuk tuan-tuan buka dana akhirat. Apa dia? Kita nak buat masjid Bandar Permata lunas. Saya sebagai pengurusi penajar Masjid Bandar Permata yang kos dia 8 juta. Tak banyak, 8 juta. Kata tuan pakat bagi insya-Allah lebih cepat naik. Kita tengah duk kutip lah. Kita tak harap daripada batu. Ustaz tak minta kerajaan. Dah. Kita minta tuan-tuan buat derma akhirat. Hak kerajaan cerita lagi. Nampak tak? Ni tuan-tuan awak keluar. Pasal apa? Nak beli saham. Saham dengan ada offer lah ni tuan-tuan. Dia kata apa? Walaupun tak handsome tak apa, tapi kaya. Tuan-tuan dengar iklan tu. Tak handsome tak apa, tapi kaya. Ada duit. Dia ni. Tak handsome tak apa, nak balik kepada Allah bekalan kita ada. Subhanallah. Nah, kita buat masjid. Setabung tu ada belakang tu. Yang di meja warna merah yang ada tong ditulis tu sumbangan Masjid Bandar Permata lunas. Tapak dah naik dah. Tuan-tuan lalu ikut jalan di Padang Serai tu lepas pada sekolah menengah. Hari ni tuan-tuan boleh tengok signboard besar. Tapi gambar tak ada lagi. Tulisan apa tak ada lagi, kosong. Baru naik semalam. Kos dia tu pun 14,000. Hak tu pun kita awak naik. Iklan ni. Iklan tu sampai bila-bila kekal di situ. Sebab tu kita buat mic. Ni tuan-tuan. Untuk rebut apa? Untuk rebut pahala akhirat. Tuan-tuan boleh bagi. Tu tabung ada belakang tu insya-Allah. Tak banyak tak apa. Hak yang ada 100 pun 100. Nampak? Tak banyak tak apa. Yang ada. Yang seikhlas hati tuan-tuan. Ni akhirat. Tuan-tuan nak nombor akaun ada. Nombor akaun. Tuan-tuan boleh pinta kat gambar tu nombor akaun ada. Direct terus ke akaun. Akaun kita, akaun Masjid Bandar Permata lunas. InsyaAllah. Sebab kita dah pecah Korea. Pecah Korea dengan Sungai Limau. Dia asing dah. Jadi kita nak siapkan masjid tu. Orang tanya masjid tu luas ke Ustaz? Dia boleh muat 3,500 Jumaah insya-Allah. Tu pun tak muat lagi. Tak muat tuan-tuan. Sebab apa? Korea lunas ni dia luas. Dia ada 15 buah masjid. Surau. Dalam satu Korea besar. InsyaAllah tuan-tuan. Saya camping untuk tuan-tuan. Carilah. Apa dia? Iaitu dana akhirat kita. Saham akhirat kita. InsyaAllah kita rebut pulang bersama-sama insyaAllah. Saya mohon maaf banyak-banyak. Walaupun masa yang pendek saya ambil untuk sama-sama kita renung. Kita muhasabah diri kita. Mudah-mudahan apa yang Allah uji ni kita ambil peluang untuk cari pahala. Rebutlah puang duduk main itikaf di masjid. Selagi masjid boleh buka. Selagi masjid boleh buka. Selagi ada apa? Selagi ada tok imam yang boleh jadi imam yang kita boleh ikut belakang dah. Sebelum apa? Sebelum kita semayang di hadapan imam. Mudah-mudahan kita ikut belakang imam sebelum apa? Sebelum kita semayang di hadapan imam. Dah semayang depan imam, orang buat bintang lubang kubur, habis cerita. Dah apa pun kita tak nak buat. Simpan harta boleh ke anak-anak. Simpan duit semua boleh ke orang yang hidup. Habis kita buat pergi kubur senyap-senyap. Habis cinta. Mudah-mudahan carilah peluang ini. So insya-Allah kita bersama-sama buat jariah untuk mendapat redha Allah SWT. Mardatillah. Mudah-mudahan Allah redha kepada kita insya-Allah. Saya mohon maaf sekali lagi terkasar bahasa silap kata yang baik daripada Allah SWT, yang kurang dan lemah itu kelemahan saya sendiri. Aku dah sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma rabbi ta'anna bil bala. Allahumma rabbi bil bala. Allahumma rabbi bil bala. Wal masyaa'ib wal fid dunya wal fil akhirah. Allahumma rabbi li dhunubi wa li walidayya warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jami'il mu'minina minna muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.